Alhamdulillah, nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita panjatkan kesyukuran kehadrat ilahi atas kesempatan buat kita berhimpun dalam satu semangat sebagai pendokong kepada wadah perjuangan reformasi dan keadilan. Kepada seluruh perwakilan dan pemerhati dari utara hingga ke selatan, dari timur sampai ke barat, terima kasih atas komitmen dan semangat berterusan yang telah pun kita zahirkan sepanjang kongres ini dilaksanakan. Mesti tetap teman-teman perwakilan, kain sutera dari China, dikait tukang dari Belanda, dulu sengsara lagi dihina, kini dijulang jadi memanda. Buah kemiri dari India, buat juadah puteri Jawa. Biar tinggi di mata dunia, rakyat biasa tetap di jiwa. Ini saya kira sebuah pedoman yang boleh kita ambil daripada Perdana Menteri kita. Orangnya daripada zaman muda berjuang untuk rakyat yang paling miskin. Siapa tidak tahu dengan sejarah perjuangan oleh Presiden kita. Hari atau minggu pertama sebagai Perdana Menteri, yang dilakukan oleh beliau akhirnya adalah untuk menetapkan sebuah dasar yang mengangkat keluar petani miskin pesawah daripada jurang kemiskinan. Jadi itu satu bukti dan satu perkara yang harus kita hayati dalam kita memahami ke mana hendak dipandukan negara kita ini menerusi kepimpinan Perdana Menteri kita. Tema kongres kita tahun ini adalah memaknai reformasi menjulang madani. Bagi saya, tema ini tepat dengan apa yang perlu kita sama-sama tekuni. Bahawa tanggungjawab kita hari ini sudah berubah. Kita hari ini adalah sebuah pasukan yang mempunyai realiti baru yang perlu kita hadam dan terima. Kita sudah mencapai kemenangan, maka kini tiba waktunya untuk kita mengisi kemenangan tersebut. Sejak awal tertubuhnya keadilan, semangat reformasi itu menjadi pengikat buat perjuangan kita semua. Yang dipanggil sebagai semangat reformasi itu ibarat api. Dan api reformasi ini yang dinyalakan sejak awal dahulu tidak akan pernah terpadam. Silih berganti, sentiasa ada yang bakal meniupkan api tersebut agar kekal marak dari generasi ke generasi. Keadilan ini digerakkan oleh anggotanya yang punya cita-cita dan idealisme yang tinggi, yang punya kecekalan dan keberanian untuk berhadapan dengan apa sekali cabaran pun. Anggota keadilan bernafas dalam keinginan untuk melihat tertegaknya sebuah tanah air yang merdeka, adil dan bermaruah. Sebuah tanah air yang cukup untuk semua. Sebuah tanah air yang membela hak golongan yang tertindas dan menghukum tirani yang menindas. Hari ini kita diberi tanggungjawab untuk mengemudi negara ini. Artinya, telah tiba masa buat kita untuk menegakkan apa yang dicita-citakan tersebut. Sebagai permulaan pada jalan perjuangan kita hari ini, kita jelmakan cita-cita tersebut menerusi agenda madani. Nah, apa yang kita maksudkan dengan madani ini? Madani ini, saudara-saudari, pokok pangkalnya adalah kemajuan bukan sekadar dari segi kebendaan, namun harus juga disulam dengan nilai-nilai akhlak dalam membangunkan sebuah peradaban. Nilai utamanya adalah nilai manusiawi secara menyeluruh. Dalam Islam, faham agama dan asas akhlak, saya nakib alatas menggariskan 8 sifat-sifat yang harus ada sebagai asas dalam kehidupan yang berakhlak. Yang pertama, faham kebebasan dan tugas serta tanggungjawab. Yang kedua, faham ilmu. Yang ketiga, faham keihsanan. Yang keempat, faham budi pekerti yang luhur dan sempurna. Yang kelima, faham ukhuwah. Keenam, persaudaraan diri yang Islami. Yang ketujuh, faham peranan dan kelakuan serta perangai diri seseorang dan masyarakat. Dan yang ke-8,
daya dan sifat yang saling membantu antara satu sama lain hingga membentuk kesatuan diri dalam kehidupan yang bermasyarakat di sesebuah negara. Nilai-nilai di atas ini telah pun kita serapkan sebagai rukun dalam agenda Malaysia Madani. Andai nilai ini difahami dan dihayati, dijadikan panduan buat masyarakat yang hidup bernegara ini, maka reformasi yang ingin kita tegakkan akan terlahir bertitik dari sebuah masyarakat yang mengislahkan diri mereka ke arah kebaikan demi kepentingan sesama ciptaan Tuhan. Andai sesebuah negara diikat dengan nilai-nilai ini, maka segala institusi, perundangan, sistem negara itu tidak akan dilihat kaku kerana ia mampu berubah menerusi penerapan nilai ihsan dan manusiawi sebagai asas utama dalam mencapai sebuah tata kelola dan urus tadbir negara yang baik. Ini cita-cita kita selama ini. Teman-teman perwakilan yang saya hormati, dalam memperingatkan diri kita yang menggerakkan idealisme parti ini, terutama buat yang muda-muda dalam parti ini, suka saya memetik ungkapan oleh mungkin Presiden kurang gemar, tapi belum tentu ungkapannya salah. Saudara Tan Malaka, bahawa idealisme akhirnya adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh seorang pemuda. Islah dan reformasi hanya boleh ada jika umat manusia itu berani dan punya idealisme. Semalam dalam Kongres Angkatan Muda Keadilan telah pun saya singgung antara lainnya apa yang ditinggalkan oleh Ibn Khaldun dalam mukadimah. Soal nilai teras yang antaranya asabiah dan umran. Asabiah itu bukan soal menyempitkan diri kita dengan faham perkauman yang menindas. Ibarat seperti apa yang sedang diamalkan oleh parti lawan kita. Asabiah itu artinya menjaga ukhuwah dan kekuatan kita bersama. Biar ada semangat zaman, semangat kebersamaan dan kekitaan dalam kalangan kita sesama insan. Begitu juga dengan Imran yang mengangkat nilai manusiawi yang berperadaban, karamah insaniah yang selalu kita laungkan. Jadi ini perkara-perkara yang harus kita terapkan sebagai anggota keadilan. Anak muda ini terutama sekali dalam jiwanya masih ada yang sedang meneroka identiti. Maka dalam fasa ini, anak muda muncul sebagai pemberani yang hidupnya adalah soal menempuh cabaran dan terbuka terhadap segala perubahan demi memaknai hidup mereka. Namun bagi anak muda, untuk mempunyai kekuatan dalam beridealisme, jiwanya dulu harus merdeka. Kerana jiwa yang merdeka adalah jiwa yang mencintai kebenaran dan keadilan. Bukan jiwa yang tunduk pada kuasa secara membuta tuli, selesa dengan segala bentuk kongkongan. Seperti mana yang ditinggalkan oleh Dr. Burhanuddin Helmi. Di atas robohan Kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka, membela hak keadilan pusaka. Yang ditinggalkan, yang diungkapkan oleh tokoh-tokoh sejarah kita ini, saya harap dapat jadi panduan dan nilai kepada kita sekarang yang berada di puncak kuasa. Kita harus kekal dan kuat dalam berhadapan dengan ujian yang sedang kita teroka bersama-sama ini. Ada orang yang mudah boleh diuji dengan kesusahan, boleh diuji dengan kemiskinan, boleh diuji dengan pemenjaraan, namun belum tentu kuat bila diuji dengan kemewahan, kekayaan dan kuasa. Ini perkara yang saya anggap sebagai sebuah cabaran dan ujian baru buat ramai dalam kalangan kita. Saya meneliti perbahasan daripada pagi sehingga ke tengah hari tadi. Ada banyak perkara yang telah pun kita ungkapkan. Ada banyak perkara yang kita jadikan pentas ini sebagai tempat untuk kita luahkan. Ia perkara yang bagi saya adalah sangat fundamental dalam kita menggerakkan parti kita. Namun harus kita berhati-hati. Kita harus faham peranan baru kita ini. Tanggungjawab untuk mengemudi negara ini bukan hanya terletak pada tangan pemimpin yang berjawatan. Terletaknya tanggungjawab ini adalah kepada kita semua yang menggerakkan dasar dan juga arah pandu negara ini.
sebuah tujuan yang kita gerakkan ini bukan hanya datang daripada pemimpin. Ia datang daripada kita, kelompok besar keluarga keadilan. Negara sedang memerhati. Kongres ini adalah kongres yang cukup penting bagi kita. Ini kongres kali pertama yang diadakan sejak kita menubuhkan kerajaan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini kongres yang sedang menguji kesediaan kita untuk menjadi pemimpin negara. Ini kongres yang sedang ditonton oleh rakyat di luar sana untuk mengetahui apa parti yang sedang memerintah negara. Maka harus kita datang dengan kesedaran bahawa tanggungjawab ini amat berat, saudara-saudari. Gunakanlah peluang yang kita ada ini untuk bermusyawarah. Gunakanlah peluang yang kita ada ini untuk bertukar pandangan. Kita usahakan untuk perkukuh parti yang kita sayangi ini. Jadikan kongres ini sebagai wadah untuk kita bermuhasabah terhadap perjalanan setiap daripada apa yang pernah kita perjuangkan sejak bertahun yang lama. Bukan sahaja untuk kita, bukan sahaja untuk kerajaan, tetapi juga untuk rakyat di luar sana yang meletakkan harapan tinggi terhadap kita. Rakyat pernah meletak harapan ke atas kita sebagai pembangkang, maka sekarang rakyat sedang meletakkan sebuah harapan yang jauh lebih tinggi ke atas kita sebagai kerajaan. Akhir kalam, mari kita sama-sama sebagai sebuah keluarga besar keadilan menekuni, meneladani kepimpinan yang sedang ditonjolkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Biar kita ini jadi contoh dan pedoman yang baik buat rakyat di luar sana. Biar orang ingat bahawa keadilan yang hari ini sedang mentadbir negara ini adalah sebuah institusi yang bakal merubah negara ke arah yang jauh lebih baik daripada semalam. Jangan kita persia-siakan perjuangan 25 tahun saudara-saudari dalam mencapai apa yang kita ada sekarang. Selamat berjuang buat semua yang hadir pada hari ini. Tahu kembali kita daripada kongres nanti, kita ada tugas yang besar dan tidak ada tugas yang berat. Angkatan Muda sudah pun menyusun semula apa yang perlu dilakukan. Kita tubuhkan apa sahaja organ yang diperlukan untuk memastikan bahawa pergerakan sayap pemuda tersebut sekurang-kurangnya dapat berfungsi sesuai dengan peranan yang hari ini dimainkan. Kita sedia untuk menongkah sebarang cabaran dan berhadapan dengan apa jua halangan yang sedang dihadapkan kepada kita. Yang penting, kita harus jaga kesepakatan kita dan kita harus kukuh bersama dengan perjuangan Parti Keadilan ini. Selamat buat semua dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih